Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن له الحقوق علينا شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita berusaha ikhtiar untuk mencari keredaannya. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita, Allah bagi kita kesempatan untuk membetulkan segala kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Tuan-tuan dan puan, hidup ini ada tujuan. Mengapa Allah dari kita ni? Semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ni Allah jadikan semata-mata untuk beribadah kepadanya, untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi apa saja kita buat, apa saja perlakuan kita, apa saja tindakan kita, sama ada berbentuk perkataan atau berbentuk perbuatan atau berbentuk hati, semua mesti di atas konsep beribadah kepada Allah SWT. Di atas konsep menyembah Allah. Semua kena ikut. Kena menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Semua kena menjadikan diri-diri kita itu beribadah kepada Allah. Apa saja, semua jadi ibadah. Sama ada ibadah yang kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji atau ibadah yang lain, itu dikira sebagai ibadah juga. Makan dikira sebagai ibadah. Menjadi apa? Menyembah Allah. Makan menyembah Allah, ikut peraturan-peraturan yang tetap oleh makan. Minum menyembah Allah, nikah kahwin menyembah Allah, apa saja. Jadi raja menjadi menyembah Allah.
jadi gubernur yang jadi penyembah Allah, jadi polis yang jadi penyembah Allah, apa saja mesti di atas konsep menyembah Allah Taala. Ya, barulah kita dapat keselamatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Karena Allah perintah dalam Quran, mesti ikut cari Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Tuhan tak terima. Allah kata dalam Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Apa maksudnya? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi mana begini? Neraka. Tak nak masuk neraka, tak nak jadi rugi, kena ikut cara Islam. Apa saja yang kita buat, kena ikut cara Islam. Semayang tadi cara Islam, puasa cara Islam, nikah kahwin cara Islam, nulis kenara cara Islam, bermasyarakat cara Islam, mendidik cara Islam, mendidik anak-anak dan keluarga semua itu cara Islam. Ekonomi cara Islam, perjuangan mesti ikut cara perjuangan Islam. Apa saja baru diterima Allah. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Allah reject, Allah tolak kalau tak ikut cara Islam. Jadi mari kita belajar nak buat apa saja ikut cara Islam. Dan ada ilmu lah. Nak semayang kena ikut cara Islam, dan ada ilmu semayang. Nak puasa kena ikut cara Islam, dan ada ilmu puasa. Nak pergi haji kena ikut cara Islam, kena ada ilmu mengerjakan haji. Nak umrah kena ikut cara Islam, dan ada ilmu mengenai umrah dan sebagainya. Apa saja mesti dengan ilmu tu mesti ikut cara Islam. Nak tahu cara Islam tu kena belajar. Begitu kita disuruh kita tu menuntut ilmu. Supaya kita ikut Islam sekali. Kalau tak ikut Islam Tuhan tak terima. Ya. Alright, untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Siapa di kitab yang Rumi buka muka surat 378. Tajuknya contoh-contoh dosa besar. Contoh-contoh dosa besar. Siapa tadi kitab tengok aja lah mana buatnya. Dosa ada dua. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Kemudian ada dua jenis. Satu dosa zahir dan satu dosa batin. Yang dosa zahir atau batin itu semua tu boleh menyebabkan kita ni menjadi orang yang terhaka kepada Allah Taala. Bila terhaka masuk neraka. Jadi kita tak nak masuk neraka. Kita tak boleh menahan api neraka. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tak boleh menahan kan? Kita tengok mana orang lalu nahan api neraka. Jadi tak nak masuk neraka, kena ikut cara Islam. Karena Allah janji, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak dia jadi penghuni neraka. Orang yang buat dosa masuk neraka. Ya. Ada 6 golongan orang masuk neraka. 4 daripada yang kafir, 2 daripada orang beriman. Yang 4 yang kafir itu yang pertama orang murtad, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang mulhid, yang keempat munafik. Jadi 4 masuk neraka kekal di dalam selama-lamanya. Murtad ditolak imannya, melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidahnya, merosakkan syahadahnya. Jadi murtad, walaupun dia tak sedar, walaupun dia tak tahu, walaupun dia mengaku dia belum murtad lagi, mengaku Islam tapi tak terima di Tuhan. Yang kedua musyrik, dia percayakan Allah, tapi di samping percayakan Allah dia menyembah patung. Percayakan Allah tapi dia menyembah matahari, percayakan Allah dia menyembah bulan dan sebagainya. Itu musyrik. Yang ketiga mulhid, artinya orang yang tak ada agama. Tak percayakan apa-apa agama. Islam tak percaya, Hinduism tak percaya, Buddhism tak percaya, Sikhism tak percaya.
Siapa yang tak ada? Orang komunis, orang sosialis, itu namanya mulai etis, cara modelnya etis, ataupun free thinker. Itu kafir tu. Yang keempat munafik. Munafik itu pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Di antara empat yang paling Allah murka ialah munafik. Itu tak kena dosa tu. Itu bukan dosa, itu kafir. Kafir tak kena dosa, terus masuk neraka, tak boleh keluar lagi. Yang dua ni masuk neraka dulu, lepas tu dah habis dosa di dalam neraka, baru dia masuk dalam syurga. Iaitu orang zalim dan orang yang fasik. Orang zalim, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini dia senarai dosa besar dalam kitab kita baca ni. Tengok, 93 jenis. Bukan semua tiga tu yang disenaraikan dalam kitab kita saja. Ada lagi. Tapi disenaraikan 93 jenis. Kemudian dosa kecil. Dosa kecil tidak disenaraikan di sini ya. Dosa yang kecil. Dosa pendek, dosa kecil. Merokok, dosa kecil. Jadi apa? Lambat mayang, dosa kecil. Dan sebagainya. Baik, contoh-contoh dosa besar. Kita baca ke malam ya. Contoh-contoh dosa besar. Jangan berani benar-benar buat dosa kecil ni. Bila saya sebut dosa kecil, jangan berani benar. Kerana dosa kecil itu boleh jadi dosa besar. Sebelum kita baca kitab ni, kena faham bahawa dosa kecil itu boleh jadi dosa besar dengan 6 tempat, dengan 6 cara. Yang pertama, meringan-ringan dosa kecil jadi dosa besar. Alah, dosa kecil jadi dosa besar. Yang kedua, selalu melakukan dosa kecil. Asal buat dosa kecil itu selalu buat istiqamah. Kena 5-6 kali ada jadi dosa besar. Asal keluar rumah keluar pendek. Asal keluar rumah bukan keluar pendek. Sudahlah jadi dosa besar. Yang kedua, istiqamah melakukan dosa kecil. Yang ketiga, tak ada takut melakukan dosa kecil. Kerana dia banyak ibadah. Apa susahnya aku tak habis dosa kecil itu. Aku ambil untuk habis dosa kecil jadi dosa besar. Jadi hapus. Bila dah jadi dosa besar nak taubat, baru terhapus. Yang ketiga, yang keenam yang keempat bermegah-megah melakukan dosa kecil. Megah dalam hati, tak apa berapa tapi dalam hati megah. Tengok aku ni umur dah 81 tahun pakai seluar pendek lagi. Megah dalam hati tu. Sporting kuning tadi buat dosa kecil jadi dosa besar. Jadi yang keempat. Yang kelima, menunjuk-nunjuk pada orang melakukan dosa kecil. Menunjuk-nunjuk pada orang. Ditangkap ni gambar dia sendiri. Selfie, tahu selfie? Orang ni tak main handphone macam mana? Selfie tahu ni? Gambar sendiri. Pakai seluar pendek. Betul? Masuk dalam Facebook. Tengok, beribu-ribu orang tengok. Tengok dalam TikTok, beribu-ribu orang tengok. Pakai seluar pendek tu. Itu jadi dosa besar. Dan yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang menjadi contoh kepada orang ramai. Contoh nama apa? Kalau Ustaz Rahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? One more time. Kalau Ustaz Rahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Kalau Tok Imam ni pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Kenapa? Kenapa dosa besar dia? Orang lain dosa kecil, dia dosa besar. Kenapa? Kerana dia tu jadi ikutan orang ramai, dia terima. Haji Ibrahim tu uhu dia tu. Bila tanya kenapa kau pakai seluar pendek? Haji Ibrahim kau pakai seluar pendek, ni ada. Jadi dosa besar. Orang lain dosa kecil. Itu 6 tempat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Okey. Bawa kita baca kitab. Di sini saudara-saudara pembaca dapat mengetahui bahawa perbezaan di antara dosa besar dengan dosa kecil yang tersebut oleh ulama. Yang disebut ulama ya. Ulama tak ramai. Kalau seorang alim, bukan ulama ya. Kalau seorang tu alim, kalau ramai bukan ulama. Ini kita dah orang Melayu dah seorang mati ulama. Ustaz Zamri itu ulama saja. Dia seorang dia alim dan namanya alim itu bukan ulama tau. Ustaz Zamri Abdul Majid itu. Orang kampung saya tu, orang Dewa dulu-dulunya.
Dia itu ulama aja, tak betul tu. Dia itu boleh kata alim aja, bukan ulama ya. Kalau dia seorang. Kalau kami Ustaz Zamri, Ustaz apa lagi yang nama-nama sini. 5-6, 3-4 orang, itu ulama. Ya. Ini ulama kata betul ya. Disebut oleh ulama itu adalah dengan cara agak lebih kurang. Disebut ni lebih kurang aja. Dan dapat mengetahui bahawa nas-nas, apa itu nas-nas? Keterangan-keterangan, dalil-dalil, nas Al-Quran atau hadis, nas-nas syarak memperkenalkan sebahagian dosa-dosa besar dan memperkenalkan sebahagian dosa-dosa kecil. Dan sebahagian nas-nas syarak pula mengandungi dosa besar dan dosa kecil. Ada nas nanti kena dosa kecil, ada nas nanti kena dosa besar. Ada keterangan-keterangan, ada bukti-bukti, ada dalil-dalil. Maka kewajipan saudara menjauhi semua maksiat. Tak kira dosa kecil, dosa besar, jauhi daripada. Dan dosa kecil tadi, saya dah cerita tadi, boleh jadi dosa besar. Dosa besar tentu dosa besar. Dan dosa ini boleh membawa kepada kekufuran. Akhirnya orang melakukan dosa-dosa ini akhirnya jadi kafir. Gimana? Bila buat satu dosa datang titik hitam kepada dada. Satu dosa satu titik hitam. Satu dosa satu titik hitam. Itu panggil ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ada titik hitam yang melekat pada dadanya bagi mereka-mereka yang melakukan dosa. Buat dosa datang lagi titik hitam. Buat dosa datang titik hitam. Betul datang titik hitam makin banyak. Tong titik hitam ya. Sudahnya banyak titik hitam sudah jadi tompok hitam. Tompok hitam itu banyak quflun. Quflun itu dia dah terkunci. Payah nak buka dah. Itu namanya quflun. Buat lagi dosa, buat lagi tong datang lagi titik hitam lagi. Tong. Sudah habis. Hatinya itu dah penuh dengan titik hitam saja. Itu dia panggil apa? Taba'un, Taba alif ain, Taba'un. Artinya dah rata je penuh dengan titik dengan bukan titik hitam ke dah. Rata dengan warna hitam. Itu tak boleh, payah nak disucikan ke dah. Macam orang jatuh dalam perumpuan. Dia nak buang durinya. Tengok tahu perumpuan. Tak tahu perempuan Allah ni kampung ni. Udah jatuh dalam perempuan, sedang modulnya. Senang ke? Kena satu jam tak boleh lagi ya. Jatuhlah. Tu korban. Tak juga dia taubat, buat dia dosa tang. Sudahnya hitam di luar dan hitam di dalam. Itu dia mengapai khatam. Dah habis baca Quran buat khatam lah. Ada khatam dah. Sebab kita bulan Ramadan dah habis baca Quran buat khatam dah. Ini khatam. Udah khatam nanti luar dalam tu dah apa? Udah hitam. Kita menengok kayak ni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Tahu tak? Surah Al-Baqarah. Bawah alif lam mim tu sikit je. Khatamallahu ala qulubihim, Allah dah tutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka lantak sampai nasihat pun dia tak beli. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas pandangan mereka itu ada dinding, ada penutup, ada penghadang. Wa lahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Itu khatam Allah. Cuma tuan-tuan dan puan, selagi manusia itu hidup, jangan kita panggil dia sebagai khatam Allah. Kerana Allah berkuasa untuk memberi hidayah kepada dia. Jangan kata Benjamin Netanyahu untuk khatam Allah, dia belum mati lagi. Walaupun dia sekarang ni membunuh orang Islam, membunuh orang Hamas, membunuh orang di Palestin, tapi dia belum lagi. Kalau dah mati dalam keadaan itu, baru kita gelar dia khatam Allah. Bila orang dah mati, bukan namanya khatam Allah. Macam Fir'aun, itu boleh kata dia khatam Allah. Namrud khatam Allah, Haman khatam Allah. Ya apa? Qarun khatam Allah. Bila mati lagi tahu mati itu dalam keadaan tak beriman.
Itu rumah khatam Allah. Selagi dia hidup, belum lagi. Allah berkuasa untuk memberi hidayah kepada dia. Ini dia. Jadi 4 tu. Yang pertama ron, titik hitam. Yang kedua kuflun, titik hitam yang rata kunci. Yang ketiga taubangun, dia dah rata. Dah penuh merata hati tu. Tapi di luar. Yang keempat khatam. Khatam Allah. Itu khatam. Itu akhirnya menjadi kafir. Dah khatam Allah tu kafir namanya. Jangan berani-berani melakukan dosa kecil kan? Kerana dia boleh kita menjadi kafir. Maka kewajiban saudara menjauhi semua maksiat itu, berusaha menjauhi dosa-dosa yang syarak. Dosa-dosa yang syarak anggapkan sebagai besar, dan dosa-dosa yang ulama tarjih, ulama yang kuat mengatakan dosa-dosa besar. Itu ulama tarjih itu ulama kuat, pendapat kuat mengatakan dosa itu dosa besar. Dengan sedaya upaya hilangkan, jangan buat dosa besar tu dengan sedaya upaya, usaha betul-betul. Dan janganlah saudara pula berkekalan melakukannya. Buat dosa besar yang berkekalan, kerana dia boleh menjatuhkan iman, boleh mengkosongkan imannya, boleh jadi kafir. Sekalipun ia dianggap dosa kecil, walaupun dosa kecil. Kerana ulama telah menetapkan bahawa berkekalan melakukan dosa kecil adalah menepati dosa besar. Saya dah kata tadi 6 cara tadi. 6 cara dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang pertama meringan-ringankan dosa kecil. Yang kedua istiqamah melakukan dosa kecil. Yang ketiga tak takut melakukan dosa kecil. Yang keempat bermegah-megah melakukan dosa kecil. Yang lima menunjuk-nunjuk melakukan dosa kecil. Yang enam kalau dosa kecil itu dilakukan orang-orang yang ada pengaruh. Jadi dosa besar. Yang berani benar dosa kecil. Kerana orang ulama telah menetapkan bahawa berkekalan melakukan dosa kecil itu adalah menepati dosa besar. Bila dosa besar kena taubat, kena taubat nasuha. Dia tak terhapus dengan wuduk, tak terhapus dengan kebaikan, tak terhapus dengan baca Quran, tak terhapus dengan sembahyang, tak terhapus dengan sedekah dan sebagainya. Kalau dosa kecil, dia tinggal dosa kecil, dia terhapus dengan wuduk, habis wuduk tu hilang dosa kecil itu. Baik sembahyang, habis gugur dosa kecil dia. Dia sedekah, gugur dosa kecil. Tapi sudah jadi dosa besar, tak ada. Kena taubatan nasuha. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat akan kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Baru ditaubat dengan syarat-syaratnya. Taubat ada 3 syarat kalau dosa dengan Allah. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga berazam, tak nak melakukan dosa itu. Itu kalau ada dengan Allah. Kalau ada dengan manusia, kena tambah lagi. Dosa dengan manusia kena tambah lagi. Cara yang keempat, mesti selesaikan apa saja dosa dia dengan manusia. Kalau dia mengumpat manusia itu, kena kabur, minta maaf dengan dia. Hak manusia terhadap manusia ada 4. Yang pertama maruahnya. Kalau kita pernah jatuhkan maruah seorang itu, kena minta maaf dengan dia. Yang kedua, agamanya. Jangan kita tuduh dia sembarangan. Jangan tuduh orang tu kafir, jangan tuduh orang tu murtad, jangan tuduh orang tu munafik dan sebagainya. Kalau dia bukan murtad, dia nak bukan kafir, kembali kepada yang menuduh. Itu agamanya. Yang ketiga, hartanya. Kalau ada kita pinjam dia orang, bayar. Ataupun kita curi harta orang, pulang balik. Atau bayar harganya dan sebagainya. Itu hartanya. Yang keempat, keluarganya. Kalau ada kita nampak anak orang, kita minta maaf dengan penjaganya. Itu kena selesai itu. Kalau ada sangkut dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah. 3 caranya. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan dosa itu, tambah lagi. Yang ketiga berazam, tak nak melakukan dosa itu. Jadi terima Tuhan tu. Garanti terima. Nabi kata, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang-orang yang tak berdosa. Jadi mari kita taubatkan semuanya. Itu lepas mayang tu, jangan terus baik aja. Lepas mayang cik imam ni, jangan terus baik aja. Tunggu dulu.
Nah, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat dulu. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi gitu ya. Jangan buat tak tahu je. Dan garisan berkekalan itu ialah selalu melakukan dosa kecil hingga menjadi tidak mengambil berat dengan kewajiban agama itu. Dia dah tak ambil berat. Selalu ingat dua tu. Pasal keluar suruh pendek. Pasal keluar suruh pendek. Keluar suruh pendek. Asal mau kain kita tak ada. Asal mau kain kita tak ada. Asal mau kain kita tak ada. Nah, itu namanya istiqamah. Demikian juga banyak melakukan dosa kecil sekalipun dosa itu berlainan darjatnya, seakan-akan akan melakukan dosa besar. Walau banyak kali, yang ini buat, yang dosa kecil ini buat, yang dosa ini buat, jadi dosa besar ya? Kerana banyak melakukan dosa kecil melambangkan tidak mengambil berat dengan kewajiban agama dan tidak merasai bersalah, menyalahi perintah Allah. Dia tak salah. Bila buat dosa kecil, ada salah kecil itu kayaknya. Ya. Jadi dosa besar. Bila dosa besar, masuk neraka dulu ya. Dan di sini saya sebutkan, ini senarai dosa-dosa besar yang disebut pengarang ya. Di sini saya sebutkan sejumlah daripada dosa-dosa besar yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami wali Allah, perawi hadis. Namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bukunya Al-Zawjiru Anirtikabil Kabair. Artinya apa? Himpunan-himpunan perkara-perkara yang menjadi dosa-dosa besar. Ada 93. Tak tahu boleh habis kita baca dah. Saya tak ada baca terus ni tau. Mana lalu ya. Dia bunyi kan putih lah. Yang pertama apa? Syirik akbar. Apa syirik akbar? Syirik yang besar. Syirik akbar dipanggil syirik jali. Syirik yang nyata, yang terang. Macam orang nyembah patung tu syirik. Syirik berjali, syirik akbar. Nyembah matahari, macam orang Jepun nyembah matahari itu syirik jali. Ataupun syirik akbar, syirik besar. Macam orang Majusi nyembah api. Ya, orang Hindu nyembah patung, orang Buddha nyembah gambar. Itu syirik akbar. Nampak kita ada gambar dia tengah semayang nyembah patung-patung yang besar tu. Itu syirik akbar, syirik besar. Lagi satu syirik asghar. Syirik asghar tu syirik kecil. Itu akan datang di depannya ya. Ini yang pertama tadi syirik akbar, syirik besar. Ada dua jenis syirik besar ni. Yang pertama syirik jali tadi, yang kedua syirik khafi. Besar juga. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi. Itu kafir juga tu. Syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar kerana dia tak ada ilmu. Dia pangkat besar, jadi pengarah, jadi direktor. Dijemput dia dalam satu ceramah, merasmikan satu-satu majlis. Dia pun datang dah. Dalam majlis itu tengoknya depannya tu ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang sosialis dan sebagainya. Nak ngambil hati semua orang, dia pun berceramah ataupun dia bersyarah. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Dengar elok. Semua agama adalah baik. Syirik tu tuan-tuan, orang yang pakai besar jaga baik-baik. Jangan berani. Syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Menyamakan Islam dengan Hinduism, syirik. Menyamakan Islam dengan Buddhism, syirik. Menyamakan Islam dengan Christianity, syirik. Menyamakan Islam dengan komunisme, syirik. Menyamakan Islam dengan secularism, syirik begitu. Itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini syirik besar ni. Syirik akbar ni ya. Kerana dua-dua jadi kafir. Yang ketiga syirik kecil. Syirik al-asghar. Syirik al-asghar. Syirik kecil.
Kata Nabi, yang aku takutkan kamu lebih daripada aku takutkan harimau ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Nabi, itu dia ar-riya. Apa itu riya? Contoh nama apa itu riya? Bukan riya gembira, bukan itu riya sepertinya gembira dah. Ya, kita mesti rasa riya, tak ada. Riya sepertinya apa? Buat atau tinggalkan satu-satu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riya. Buat bukan kerana Allah, riya itu. Itu sembahyang tadi, dia tengok dia orang. Dia orang puji dia. Itu riya itu. Atau punya sembahyang apa niat selalunya? Lillahi ta'ala. Apa saja yang lillahi ta'ala. Jangan kerana lain daripada lillahi ta'ala. Kalau tidak jadi riya. Riya dosa. Dia tak syirik, dia bukan kafir. Dia syirik tapi syirik kecil. Tapi dia tak jadi kafir. Tapi dosa besar, tak ada. Riya ni dosa besar, tak ada. Itu riya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, marah yang ditolak oleh kebatilan. Marah yang ditolak oleh kebatilan. Asyik nak marah, asyik nak metor. Itu metor. Orang pembaca tak tahu ke metor. Nak metor aja. Ustaz lama yang ceramah pun metor. Kerja kena pun metor juga. Tak membaca yang belum kau bagi tu punya. Bukan pentingnya. Lambat kamat pun metor. Cepat kamat pun metor. Terima baca ayat panjang pun metor. Tapi yang bacanya batil. Inna ataina kata soal ni. Metor lagi. Baca ayat pendek pun metor juga. Itu marah yang bukan tepat. Marah ni bukan betul hilang semua. Ada ketikanya nak marah. Macam orang Yahudi itu sedang menindas orang Palestin tu. Marah tak? Siapa tak marah? Jaga dia. Kena ada marah. Sebab itu digalakkan kita baca Quran nazilah. Mudah-mudahan Allah bantu kita ni dalam kita berdoa supaya mereka bebas daripada penindasan daripada kuat Yahudi. Itu marah yang ditolak oleh kebatilan. Yang keempat dengki kelima takut itu akan datang kepada ya. Pihak tiga itu. Tidak susah. Yang keempat, yang kelima sampai yang ke-93. Itu bulan depan dia. Sudah bunyi ni. Kalau saya baca kan, ke-9 berapa ni? Okey. Okey KKO. Tuan-tuan, okey KKO. Sabuel mana kutang aja tu. Dah lama dah bunyi tu, dah lama tu. Tu macam silap, tu selemput, tu silap balik, tu silap balik. Itu dah lama tu. Jadi cukup sekarang itu ya. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ustaz Jamil tak ada malam ni ya? Tak ada bangkang? Tak ada dia? Ada je bangkang ni? Okey, tak ada bangkangan. Siapa ada masalah yang nak diungkaikan? Siapa ada soalan? Has anybody got any questions to ask? No question. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai lagi. Asal dia jauh dapat. Dia jauh dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Sultan Azhar Shah, Kampung Gajah.